Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kisah peperangan Khaybar yang berlaku di zaman Nabi SAW. Khaybar ni satu daerah di Arab Saudi terletak di utara Madinah. Lebih kurang dalam 100 km lebih. Bandar yang berkota, berlaku tempatan orang Yahudi di situ selepas mereka dihalau dari Madinah, dan termasuk dalam peta Israel Agung. Rancangan Israel nak takluk negara Arab ni termasuk Khaybar, daripada Nil sehingga Furat. Nil ni di Mesir, Furat, Euphrates di Iraq. Itu dianggap negara dia. Daripada Laut Mediterranean sehingga Yambok. Yambok ni di utara Madinah, di selatan Madinah. Madinah termasuk wilayah yang Yahudi nak ambil tu. Termasuk Khaybar, dia anggap negara dia. Itu tengah kita pandangan. Sebab ada ni kerajaan nak iktiraf negara Israel ni. Padahal dia tak baca perkara macam ni. Bukan dia nak buat negara Israel saja, dia nak besarkan negara itu sekurang-kurangnya, termasuk Madinah, Yambok, termasuk Khaybar ini. Dia masih ingat Khaybar ni ditawan oleh Islam. Khaybar mempunyai pertahanan yang teguh, mengandungi dua bahagian. Salah satu daripadanya mempunyai 5 kota, iaitu kota Naim, kota As-Sa'bu bin Mu'ad, kota Az-Zubair, kota Ubay, dan kota An-Nizar. Yang satu lagi mempunyai 3 kota, Al-Qamus, kota Al-Watih, dan kota As-Salalim. Nama kota dia. Di samping itu, terdapat kubu kecil. Kekuatan mereka yang utama terletak pada bahagian yang pertama. Ini benteng pertahanan. Quran pun sebut, orang Yahudi ni tak berani berperang malaikat di balik kota. Mereka sangat penakut sebenarnya. Mada tentera Islam memulakan serangan di kota Naim, iaitu kota yang paling kuat dan paling penting. Kota ini dikepalai oleh seorang pahlawan Yahudi bernama Murahib, yang boleh menandingi 1000 orang. Hebat. Pendekar Yahudi. Dia boleh lawan 1000 orang. Kehebatan dia. Apa ilmu dipakai tak tahu. Memang orang Yahudi ni terkenal dengan sihir, terkenal macam-macam. Apabila sampai di kota itu, Ali radhiyallahu anhu mengajar orang-orang Yahudi menganut Islam. Sayyidina Ali yang memegang bendera Islam, ikut arahan Nabi SAW. Jangan serang lagi. Ajak mereka masuk Islam. Mereka menolak, bahkan mereka keluar untuk bertempur. Setelah berada di medan, tiba-tiba ketua mereka yang bernama Murahib itu mencabar sesiapa yang berani dengan melawannya, dengan berkata, akulah pahlawan yang terkenal di Khaybar bernama Murahib. Pahlawan yang pernah diuji. Sila, siapa nak lawan aku? Tiba-tiba tampil Amir bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu untuk menentangnya. Seorang sahabat berani. Amir bin Al-Aqwa mancip, lawan. Berkata, akulah Amir, seorang pahlawan yang dikenali juga di Khaybar, kata dia. Pahlawan yang pernah mengharungi peperangan. Sila. Lalu keduanya bertempur, 1 lawan 1. Oleh kerana pedang Amir lebih pendek, pedang dia pendek, pedang Amir ini, menyebabkan dia tersilap tetuk. Dia silap tak kena, dan senjatanya sendiri mengenai dirinya, menyebabkan dia gugur syahid. Kena dia gugur syahid. Rasulullah SAW bersabda, untuknya 2 pahala. Nabi kata. Mengikut dalam kitab mengatakan, ada sahabat kata dia bunuh diri. Nabi kata tidak, dia dapat 2 pahala. Walaupun dia bunuh senjata dia sendiri, itu kesilapan. Berperang dengan musuh, walaupun bunuh senjata kawan, masuk mati syahid juga. Dia dapat 2 pahala. Murahib mencabar lagi, meminta lawan. Minta lawan lagi.
Tiba-tiba Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah tampil untuk menentang Murahib. Sayyidina Ali tampil ke hadapan untuk melawan Murahib dan dengan berkata, bersajuk, Sayyidina Ali bersajuk, Ana alladhi sammatni ummi Haidarah ufihim bisa'i kaila sandara, kata Sayyidina Ali. Ini syair Sayyidina Ali ni. Maknanya akulah orang yang digelar oleh ibuku nama singa. Aku sukatkan kepala musuh dengan gantang laksana menyukak buah bidara. Aku nak suka kepala-kepalamu macam suka buah bidara, kata Sayyidina Ali. Hebat duanya syair ni. Lalu berlakulah perlawanan di antara Ali radhiyallahu anhu dan Murahib. Perlawanan yang hebat, yang dahsyat. Kiralah dia boleh lawan 1000 orang. Dan Ali dapat meletak kepala Murahib dan membunuhnya. Sayyidina Ali menang. Membunuh Murahib. Sayyidina Ali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Bukan makan kayu atau kat Ali dah. Orang Melayu kata kayu atau kat Ali. Ini pengaruh Syiah dengan orang Melayu. Kemudian Ali radhiyallahu anhu memerintah bala tentera supaya berada lebih dekat kepada kota musuh. Tiba-tiba muncullah pula seorang pahlawan Yahudi yang bernama Yasir, iaitu saudara kepada Murahib. Adik-beradik dia. Az-Zubair radhiyallahu anhu tampil ke hadapan menentangnya. Zubair berkata, Zubair bin Awam radhiyallahu tampil ke hadapan untuk lawan. Ibunya Sofiyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah dia dapat membunuh anak saya? Mak dia. Dia boleh bunuh anak saya ke tak? Mak kata, tanya Nabi. Banyak orang puan dia juga. Dalam perang duduk di Mekah lah ni. Tengok berjauh. Rasulullah SAW bersabda, anakmu lah yang dapat membunuhnya. Rasulullah kata, tak, anakmu menang rela dapat bunuh musuh itu. Sebenarnya berlaku seperti yang disabdakan oleh Nabi, di mana Az-Zubair radhiyallahu anhu membunuh Yasir. Peperangan berlaku dengan sengitnya di keliling kota Naim. Ramai di kalangan tentera Yahudi berjaya dibunuh, menyebabkan mereka berundur ke kota As-Sa'bu. Maka pada tentera Islam menyerang kota itu. As-Sa'bu yang dipimpin oleh Al-Habab bin Al-Munzir Al-Ansari. Mereka mengepung selama 3 hari. Ketua tentera Islam ialah Al-Munzir bin Habab bin Munzir Al-Ansari yang memimpin tentera Islam. Kepung kota ni. Pasukan panahnya terdiri daripada kabilah Aslam dari keluarga Saham. Mereka kekurangan makanan sehingga menyembelih keldai. Makanan habis. Sehingga sembelih keldai. Kedai ini mengikut hukum syaraknya tak boleh makan. Tapi keadaan darurat boleh makan. Tak ada makanan. Apabila mereka menjerang kriuk untuk memasuknya dan diketahui oleh Rasulullah SAW, dia melarangnya. Nabi larang dan berdoa supaya Allah memberi pertolongan kepada mereka. Ya Tuhanku, Engkau Maha Pengetahui keadaan mereka. Mereka tiada mempunyai kekuatan dan aku tidak ada apa-apa untuk memberi kepada mereka. Oleh itu berilah pertolongan kepada mereka melawan kota yang paling banyak bekalan makanan dan persian untuk mereka. Nabi doa. Tak ada makan lagi yang keledai lah. Kebetulan kota itu ialah Asur. Akhirnya mereka dapat menawan kota As-Sa'bu sebelah petang sebelum jatuh matahari. Kota yang kedua ditawan. Kota itu masih ada sehingga sekarang ni sebenarnya. Mereka yang ada peluang pergi melawat Khaybar akan melihat bekas-bekas kota ni masih ada lagi. Kemudian orang-orang Yahudi berundur ke kubu Az-Zubair. Sebuah kubu yang kuat dan suka menghampirinya dengan tentera berkuda dan tentera berjalan kaki. Seperti seorang Yahudi mendedahkan rahsia pertahanan kubu ini. Ada orang Yahudi yang belok, yang tak sokong orang dia. Ada juga orang kafir yang tak sokong orang dia, yang benci berkezaliman. Membocorkan rahsia, iaitu mereka mendapat bekalan melalui saluran bekalan mata air yang mereka mengambilnya di waktu malam. Ada mata air yang mereka ambil waktu malam, di mana mereka boleh bertahan walaupun kepungan selama sebulan.
Ada bukan air. Sebulan boleh bertahan. Maka Rasulullah SAW memerintah supaya diputuskan airnya. Diputuskan mata airnya. Dibenarkan kita sekat bekalan musuh. Ini strategi peperangan. Oleh kerana tidak tahan menghadapi dahaga, mereka keluar daripada kota itu menentang tentera Islam. Sehingga beberapa orang gugur syahid dan beberapa orang Yahudi dapat dibunuh. Walau bagaimanapun, bala tentera Islam dapat mengalahkannya setelah mengepungnya beberapa hari. Kemudian orang-orang Yahudi bertahan di kota Ubay dan bertahan di dalamnya. Bala tentera Islam melakukan kepungan. Orang-orang Yahudi menghantar 2 orang pahlawan mereka. Satu demi satu mencabar satu lawan satu. Pahlawan yang kedua ditentang oleh Abu Dudanah radhiyallahu anhu yang memakai kain lilit merah. Dengan cepat Abu Dudanah membunuh pahlawan Yahudi yang menentangnya, dan dengan cepat dia menyerangnya dan masuk ke dalam kubu musuh dengan diikuti oleh bala tentera Islam yang merempuh masuk ke dalam kubu. Dan berlakunya pertempuran sehingga musuh berundur ke kota Nizar, iaitu kota terakhir dalam daerah yang pertama di Khaybar. Perang Khaybar ini perang yang sengit. Di dalam kota Nizar yang dianggap sangat kuat ini, orang-orang Yahudi meletakkan orang-orang perempuan dan kanak-kanak, benteng manusia. Dia letak perempuan dan kanak bersama mereka, tidak seperti kota dan kubu-kubu yang lain. Di sini berlakunya hukum fiqh. Bila musuh menggunakan perisai manusia, apa hukum? Tembok ke tembok. Budak-budak, kanak-kanak. Termasuklah tawanan perang. Dia ambil tawanan kita, dia letak depan. Jadi perisai. Macam mana? Kalau kita tembok, kawan kita. Tak tembok, musuh tembok kita. Ini hukum perang dalam Islam. Mengikut hukum boleh tembak walaupun kawan kita. Kerana nak hadapi lebih bahaya. Dan kawan-kawan kita yang kena peluru kita situ masih syahid. Hukum masih syahid juga. Macam syahid perang. Berperang dengan musuh. Kalau keadaan darurat berlaku, begitu. Bala tentera Islam menyerang dan mengasak kubu ini dengan serangan hebat. Oleh kerana ia terletak di atas bukit, maka menjadi sukar untuk menawannya. Orang-orang Yahudi berkurung dalam kota ini dengan melontarkan panah dan batu tanpa keluar daripadanya. Akhirnya Rasulullah SAW memerintah supaya dipasang minjaniq. Minjaniq ialah sejenis senjata berat yang melontar batu besar ke arah kota musuh. Bidah. Iaitulah digunakan kayu pembidas, diletakkan batu besar di atas ujungnya dan dilepas. Batu besar masuk dalam kota. Ini senjata zaman dulu. Macam meriam besar lah. Dengan menjanik, kota Nizar dapat ditembusi dan tentera Islam terus masuk ke dalam kota dan bertempur dengan sengit menentang musuh. Akhirnya mereka lari bertempiaran dengan meninggalkan perempuan dan kanak-kanak menjadi tawanan. Maka daerah bahagian pertama berjaya ditawan, di mana orang-orang Yahudi terpaksa meninggalkan kubu-kubu kecil bahagian itu, bahagian ini untuk bertahan di bahagian kedua. Kubu kecil tinggal, pergi bahagian lain pula. Rasulullah SAW mengarahkan supaya serangan dilancarkan ke bahagian kedua yang diperintah oleh pemimpin Yahudi Bani Nadir, iaitu Abu Al-Haqiq, yang dibantu oleh bala tentera Yahudi yang berundur daripada bahagian yang pertama. Bahagian ini mempunyai 3 kota, iaitulah Al-Qamus, Al-Watih dan As-Sulalim. Terdapat kekhilafan di kalangan ulama sirah. Adakah bahagian ini ditawan dengan perang atau menyerah kalah tanpa tentangan? Ulama sirah Nabawiyah khilaf dalam menakarkan kisah kubu terakhir ini. Ibnu Ishaq rahimahullah, di mana riwayat yang dikenal dengan sirah Ibnu Hisham, menegaskan bahawa pertempuran berlaku di kota Al-Wasiyah. Mengikut catatan Ibnu Ishaq, sirah Ibnu Hisham, berlaku dengan perang. Tetapi Al-Waqidi menyatakan bahawa kota-kota tersebut menyerah kalah dengan perundingan
Dan ada juga ulama yang mengumpulkan kedua riwayat ini. Dia menyatakan bahawa pertempuran berlaku di peringkat awal kota Al-Qamus dan akhirnya musuh menyerah untuk berunding. Memang perang berlaku dan akhirnya berunding dan menyerah. Dan dua kota lagi menyerah dengan perundingan tanpa pertempuran. Walau bagaimanapun kepungan berlaku selama 15 hari. 15 hari berperang. Bukan pendek. Dan orang-orang Yahudi terus bersembunyi di dalam kota sehingga melihat Rasulullah SAW bersedia untuk memecahkan kota dengan serangan menjanik senjata berat. Mereka pun keluar untuk berunding setelah merasakan tidak ada harapan lagi untuk bertahan. Di mana Ibn Abil Haqib menghantar utusannya menemui Rasulullah SAW untuk berunding. Minggu depan ini kita baca bagaimana perundingan itu berlaku. Wallahu a'lam.